berulang kali boleh. Kalau rasa macam dalam kelas tak dapat tangkap, nanti tengok balik. Itu rasa nak pakai Teams tu. Okay, teacher buka dulu video tu. Tengok dulu eksperimen tu macam mana dia ukur, semua tu. Yang pengiraan tu nanti teacher bagi tahu balik. Dia senang je. Senanglah sebab teacher banyak kali buat kan. Awak lah yang tak nampak lagi. Tapi jangan risau sangat. Okay, kita buka ni kalau lag bagi tahu. Suara tak dengar tak apa. Okey. Sekejap. Teacher tak share screen lagi. Baru record. Ke dah share? Share dah kan? Dah ada je. Dah ke? Dah teacher dah ada. Okey. Okey, macam itulah cara nak buat. Dia senang je tapi and then student pun suka buat sebabnya colour dia cantik sangat kan. Kalau biasa dalam lab siapa yang ada iPad tu dia mesti dia record kan. Record lah sebabnya yellow crystal dia sangat cantik. Okay, teacher tak bagi banyak pun kat sini yang kata ada calculation masalah tu kan. Okay, dalam sikit je. Kalau dalam continuous variation method, kita ni sebenarnya nak cari ketinggian maksimum untuk reactions tu berlaku, menghasilkan salt. Reactions ni insoluble salt, dia hasilkan insoluble salt. And then kita ada buat ionic equation kan. So kita nak proofkan ionic equation tu betul ke yang kita buat tu. Boleh tak proof berdasarkan eksperimen. Contoh dia kata kalau PBI2 kan, contoh nak hasilkan salt PBI2. So ionic equation dia jadi macam ni. Dapat 2 PBI2. Macam tu. So ini kita buat, siapa yang dah reti ionic equations, you akan dapat macam ni PBI2. Daripada reactant dia and then you cancel spectators ions, at the end you dah akan dapat macam ni. Okay, then kita nak proofkan betul ke yang ini 1 mol saja, yang ini betul ke yang ini 2 mol. So kita proofkan dengan cara ni lah, continuous variation method. So macam mana nak proofkan? Kita kena buat reaction tu dulu, dapatkan precipitate dia and then biarkan lama. So biarkan lama tu maksudnya sampai mendakan tu betul-betul jatuh ke bawah. Macam ni mendakkan tu
betul-betul yellow ni kat bawah. Macam mana kita nak tahu dia betul-betul completely react dan betul-betul dah mendak dia macam ni. You akan dapat insoluble salt kat bawah. Insoluble salt ataupun precipitate dia kat bawah, and then yang ini soluble salt. Okey, sebab apa kita pakai warna kuning sebenarnya? Kita nak pakai iodide itu sebabnya warna kuning tu jelas. Nak tunjukkan mendakan tu betul-betul habis. Kalau lah mendakan tu betul-betul dah ada kat bawah tu, yang atas ni akan jadi warna colourless. So yang bawah ni warna yellow. Tu baru kita cakap mendakan tu betul-betul completely react and settle at the bottom of the test tube. Kita nak tunggu yang itulah, tapi dia bukannya ambil masa 30 minit macam dalam video tu. Dia ambil masa dalam sehari ke 2 hari. Sebab lambat mendakan tu dia nak turun. Cuma teacher nak pasti mungkin dia singkatkan lah. Mungkin yang dia ambil result tu daripada apa yang dia buat beberapa hari yang lepas kot teacher rasa. Sebab tak dapat dalam 30 minit. Sebab dia lambat sangat untuk turun jadi kuning, and then atas dia warna colourless. Kalau still lagi ada yellow kat atas tu kan, dia macam berserakan warna kuning tu, maknanya belum lagi lah tu. Kita tak boleh nak ukur lagi ketinggian tu. Okay, bila dia dah cantik, mendak semua cantik kan, atas pun colourless, bawah memang yellow, so barulah kita boleh ukur dengan ruler tadi tu. Teacher rasa pen teacher tak ada bateri ni, kejap lagi teacher tukar. Okay, kalau result ni kan, test tube keberapa yang dia jadi constant? Yang ni, test tube ke-5. So apa yang kita perlukan? Kita perlukan volume. Sebab kita nak kira volume, kita nak kira number of mole ni. Kita nak buktikan yang ini 1, yang ini 2. So dia akan jadi macam ni lah. X, PB. Memang tak ada bateri ni, kejap. Jadi lambat keluar. Tunggu dululah. X, PB2 plus Y I minus, dapatlah PBI2 kan. Okey, kita nak cari X, nak cari Y. So itu adalah mole kan. Dalam ionic equation tu adalah mole. So nak cari mole mestilah N equal to MV over 1000. So sekarang concentration kita tahu. Sebab dalam eksperimen, teacher akan bagi tahu concentration untuk setiap reaktor yang awak masukkan tu. Yang kita tak tahu sekarang ni volume. Volume tu dapat daripada mana? Daripada data ni lah. Yang manakah yang, test tube manakah yang pertama yang akan jadi constant? Test tube yang pertama yang jadi constant tu, itulah dia bermaksud pada test tube ke-5 ni dia betul-betul completely react. Yang 6, 7, 8 ni dia kekal lah sebabnya dia dah completely react. So takkan ada perubahan dah lah selepas tu. Sebab tu kita ambil test tube yang pertama dia jadi constant tu. Sebab ni yang tepatnya. So kita nak volume, macam nak dapatkan PB, volume PB, kita ambil lah daripada lead nitrate. Sebab ion PB tu daripada lead nitrate tu lah. Lead tu kan PB2 nitrate. Sebab tu ambil 5. And then satu lagi iodide kan. Kita kan dapat salt potassium iodide. Iodide tu daripada mana? Kita dapat apa tadi? Salt kita dapat lead iodide. So kalau lead tadi kita dapat daripada lead nitrate. Okey, kalau iodide tadi kita dapat daripada potassium iodide. Sebab tu pengiraan untuk iodide tu kita ambil 5. You tengok kat sini. Kat sini cara kira dia. Ni boleh tengok kat reference book. Ni number of mole of PB ion. PB ion tu daripada lead nitrate. So ambil lah volume. Ni 5 ni daripada data awak lah. Data yang awak dapat. 0.5 ni memang teacher bagi tahu dah. Memang kita tahu reaktan tu berapakah concentration dia. Cuma volume tu berdasarkan eksperimen awak. Kalau tak dapat macam teori, tak sama macam teori. Contohnya PB you dapat 2 mol. Sedangkan dalam teori dapat 1 mol. So eksperimen tu mesti ada error kat mana-mana. Mungkin salah measure. Mungkin tak sepenuhnya awak tunggu mendakan tu turun. Adalah banyak error dia kan. So dapatlah macam ni. Okay, then I pula iodide. Iodide tu daripada reaktan apa? Daripada potassium iodide kan. Ini. So iodide ion daripada potassium iodide. So kita nak kira number of mole untuk iodide ion tu yang datang daripada potassium iodide tadi. So pakailah formula ni. Okay. Sebab kita tahu concentration, volume pun kita dapat daripada data awak tu. So dapatlah 0.05. Okay, bila dah dapat dah number of mole untuk
ion tu kan. So Pb2 plus kita tahu dah. I minus pun kita tahu dah. So kita combine lah dia punya mol ni untuk kita compare ratio dia. Dengan syarat kalau nak ikut teori sebetulnya kita kena dapat PbI2 kan. So ratio dia mesti kena 1 dengan 2. So betul ni 1 dengan 2. So dengan 1 dengan 2 so PB 1 I2 sebab itulah ini equation kita dapat yang macam ni. Macam tu. Iman okey? Ke masih lagi? Iman ada Iman? Tadi Iman kata tak apa-apa faham calculation tadi kan? Faham teacher. Faham. Tapi kalau tak faham nanti, Iman try pergi tengok kat reference book dulu. Sebab dalam buku teks dia tak bagi jawapan. Kalau ada reference book lah. Ataupun nanti tengok balik video teacher ni. Kalau rasa tak laju sangat kan, you pergilah slow-slow. Slow-slow. Sebab tu teacher nak record. Mungkin pada pelajar yang tak datang pergi vaksin, ada yang beberapa orang pergi vaksin tu kan. So dia boleh tengok balik lah. Okay, next. Dah kita habis dah 6.9 ni. Kita kena move on dah. Sebab ada kelas dia dah masuk rate of reaction. Kelas teacher sama macam kelas form 5, teacher memang ambil masa lama sikit sebab teacher suka pergi satu-satu macam tu. Tak apalah. Sempat insyaAllah. Kita kalau ikut jadual, walaupun takwim kita anjak sampai bulan 3, tapi kalau ikut BPM, HQ kan, kita kena habiskan bulan 1 tu juga. Bulan 2 tahun depan ni awak terus belajar chapter form 5. Okay, nak tak nak teacher kena habiskan sebelum cuti bulan 12. Dan awak ada final exam bulan 1. Tak silap teacher lah, kalau tak ada perubahan macam tu lah. Setakat ni dah baru keluar. So nanti dia bagi tahu dah tu kat pelajar kan. Nanti awak akan tahu jugalah. So kalau exam bulan 1, teacher sempatlah habis bulan 12. Kalau sebelum ni exam bulan 12, teacher kena habiskan semua syllabus bulan 11 macam tu lah. So insyaAllah sempat. Kalau tak sempat tu faham lah teacher buatlah extra class. Ni duduk scroll tak jumpa-jumpa lagi ni. Jauh kan? Jauh, tajuk ni memang panjang. 6.10. Okay, nak sampai dah. Inilah. Okay sebelum tu pergi di SKP sekejap. Okay. So di SKP ni macam biasa teacher cakap, di SKP ni supposedly teacher memang kena biasakan di SKP ni daripada awal. Sebab kalau pelajar tak kena di SKP, dia tak tahu mana, sampai tahap mana dia nak belajar. So bila beli buku reference book, dalam reference book kadang-kadang tak ikut syllabus, dia ada yang daripada syllabus lama tu kan. Student pun pergi study juga, itu masalah dia. So jadi banyak. Tak malam macam tu. Okay. So 6.10 effect of heat on salt. Apakah kesan heat? Apakah kesan haba terhadap salt yang kita dah belajar? Salt yang kita dah belajar adalah nitrate salt kan, sulfate salt, carbonate salt dan juga Cl salt. Itulah. Apakah kesan apabila kita panaskan secara direct lah, secara terus, tanpa kita tambah apa-apa. Contoh salt yang you dapat ni, salt, heatkan dia, apa jadi? Okay, so teacher bagi tahu sekarang lah kot. Effect of heat ni bermaksud kita heat strongly secara direct lah. Secara direct, maksud secara direct tu kita tak perlukan nak tambah reactant, acid ke apa, tak perlu. Kita salt yang kita dapat tu kita terus heatkan dia. So apakah nama dia? Nama dia adalah decomposition reaction. Nanti jumpa balik. Decomposition reaction, penguraian, tindak balas penguraian. Kita nak uraikan salt tu, salt yang kita dapat contohnya zinc carbonate. Zinc carbonate kalau kita panaskan dia terurai jadi apa? Macam tu Okay, then okay, kita pergi kat learning standard. Apa kita nak belajar? Yang ini pertama sekali ada chemical test tentang gases. Ni sekarang banyak pasal gases yang awak kena tahu. Tapi walaupun nampak banyak, jangan risau sebabnya chemical test ni bukan sampai sini je. Nanti masa form 5 akan jumpa lagi chemical test. Bila dah banyak kali jumpa benda yang sama pula tu kan, awak akan rasa benda tu senang. Sebab dah banyak kali jumpa and then jawapan pun sama. Macam tu. Okay, then next yang ni. Effect of heat tu, apa yang akan berlaku?
kepada salt tu. Itu ada banyak sikit tapi teacher dah jumpa, teacher akan bagi jalan lah untuk awak rasa mudah, insyaAllah. Okay. So first kita start dengan chemical test kan. So untuk berapa jenis gas? Semua ni. Tapi apa yang selalu ditanya? Yang ini. Itu. Mudah je sebab yang ini awak akan jumpa lagi masa form 5. So you akan keep on jumpa benda yang sama and then test dia pun sama. Dia ulang benda tu. Sekarang baru nak tahu dia jadi macam agak banyak kan. Okay then selepas tu ini pula. Ini study of heat on carbonate. Okay, hari ni apa nak kena buat? Awak salin semua jawapan teacher, awak snap, awak hantar selepas kelas. Homework tak ada, teacher tak bagi homework. Tapi snap apa yang teacher jawab sama dengan awak ni and then teacher nak tengok awak buat ke tak masa dalam kelas. Okay. Right, so dengar dulu teacher bebe-bebe, nanti kita buat latihan tu. Alright. So effect of heat on gas macam teacher bagi tahu, pertama sekali kita kena tahu chemical test of gases. Chemical test ni ujian kimia untuk kita sahkan itu adalah gas yang terhasil. Contoh awak hasilkan hydrogen gas. Kalau hydrogen gas mestilah reactions daripada acid dengan reactive metal kan. Acid react dengan reactive metal akan dapat salt dengan hydrogen gas. Okay, yang keluar hydrogen gas ikut teori hydrogen gas. Macam mana pelajar nak buktikan iaitu memang hydrogen gas? So kita kena test, kita kena buat ujian kimia ataupun chemical test untuk mengesahkan, untuk verify itu memang hydrogen gas. Okay, so contoh ni, inilah dia contoh-contoh dia kan. Ni adalah yang sepatutnya dibuat. Tapi teacher selalunya akan bagi awak buat dalam 2-3 je, yang selebihnya teacher demo lah. Nak cepatkan kelas kan, lab tu. Okay, contohnya ini, test for oxygen gas. Okay, test for oxygen gas, ni method-method je lah. Cuma yang paling penting cara nak jawab chemical test tu, ni method dia untuk menghasilkan oksigen. Yang ni baru method untuk buat chemical test tu. Okay, tengok ni contohnya reactions ni, awak buat reaction ni dia menghasilkan oksigen, contoh oksigen. Okay, then apa nak buat? Awak insert a glowing wooden splinter into the test tube. Nombor 3 ni barulah method chemical test. Yang ni method untuk hasilkan oksigen. Ini untuk method menghasilkan bukan menghasilkan, mengesahkan kehadiran gas tu. Okay, so apa nak kena buat? Yang paling penting awak kena tahu pakai glowing. Jangan pakai benda lain Jangan pakai ayat benda lain. Kalau jumpa kat buku reference lain ke, teacher tak pastilah kalau ada kan pakai. So kita ikut buku teks, pakai glowing. Glowing tu nyalaan, berbara. So apa akan berlaku kalau ada oksigen? Kalau betul lah oksigen tu terhasil, baraan tu dia akan menyala balik. Dia akan menyala balik. Kalau reactions tu bukan menghasilkan oksigen gas, tapi awak nak test juga, baraan tu tak akan menyala balik. Kalau baraan tu, glowing tu tak menyala balik, maka reactions tu tak ada oksigen lah. Tak ada. Okay, so kita pergi kat B pula. Test for hydrogen gas. Ini kita dah buat dah ni. Dah belajar dah dalam chemical properties dan juga dah keluar dah dalam exam baru ni kan. Okay, macam mana nak buat? Ini method dia lah. Method untuk hasilkan hydrogen gas. Tapi macam mana method untuk kita buat chemical test untuk sahkan itu adalah hydrogen gas ini. Siapa jawab macam ni memang dapat full mark ya. Place a lighted atau ini boleh tambah burning. Lighted atau burning wooden splinter. Dia guna yang sama juga, wooden splinter sama macam oksigen. Beza dia, kita pakai yang dah menyala ni. So apa akan berlaku kalau ada hydrogen gas? Dia akan terpadam dan bunyi pop sound. Dia terpadam dan bunyi pop sound. Yang ini, dia ada bara saja, dia menyala balik. Yang ini kita pakai wooden splinter yang menyala and then dia akan terpadam bersama bunyi pop sound tu. Siapa buat macam ni, dia cerita macam mana dia nak buat chemical test tu, place a lighted ataupun burning wooden splinter near the mouth of the test tube, a pop sound is produced. Yes, dapat full mark lah. Kalau ada yang buat a pop sound is produced, dia bagi markah. Tapi tak penuh sebabnya tak cerita macam mana dia letakkan lighted wooden splinter tu. Okay. So, alright. So, C. Test for carbon dioxide. Tengok, teacher kata dah benda yang sama. Carbon dioxide tak ada benda lain. Pakai lime water.
So macam mana kita buat? Kita flowkan gas tu masuk ke dalam ni. Dia masuk ke dalam delivery tube ni. So dia akan jadi cloudy. Okay. Alright, so next, ini yang baru sikit kan, ammonia. Ammonia ni terhasil daripada ni lah, selalu ammonium chloride lah, kita jarang pula jumpa kan. Tapi awak akan biasa juga nanti. Sebab ada lagi nanti jumpa ammonia gas. So ammonia gas, apa nak kena buat? Okay, bila kita dapat produk tu, awak just heat directly, and then cepat-cepat kawan awak ke ataupun ahli group lab tu ambilkan moist red litmus paper. Kenapa pakai merah? Sebab ammonia ni sifat dia alkali. Okay, kalau salah ambil litmus paper, salah and then kena dalam keadaan lembap. Sebabnya ammonia ni bertindak balas dengan air itulah. Kalau pakai yang kering, red litmus paper tak akan ada reactions lah. Pakai moist red litmus paper, dia akan jadi warna biru nanti. So kalau warna biru tu, kalau red litmus paper tu bertukar jadi biru, yes betul lah ada ammonia gas lah dalam tu. Okay, next, banyak kan test for chlorine gas. Chlorine gas pun jumpa balik nanti. Okay, so apa yang akan berlaku, apa yang awak kena buat? Okay, awak heat macam juga, dia sama macam ammonia. Okay, ni adalah reactions menghasilkan chlorine gas. Okay, cara nak buat chemical test, ini. Letakkan place moist juga, tapi since chlorine ni bersifat acidic, so kita pakai blue litmus paper. Jangan pakai red colour So blue litmus paper dia akan menukarkan red litmus paper tu menjadi merah. Okay, selain merah dia akan jadi apa? Kita tengok sini. Nanti teacher akan tunjuk kat bawah tu result dia. Okay, Cl2 ni sifat dia memang bleaching agent. Agent peluntur. Agent peluntur sebab tu ada dalam klorok. Dia sangat dia boleh melunturkan warna. So apa yang jadi kat blue litmus paper dia akan jadi macam ni. Red, dia tukar jadi merah, lepas tu dia akan jadi bleach. Bleach jangan sebut benda lain Bleach jangan, bleach gitu. Blue, red, bleach. Macam tu. Okay, dia tak boleh blue ke bleach, tak boleh. Dia memang kena warna merah dulu and then dia lama-lama dia akan jadi putih. Warna terluntur. Okay, and then HCl ni tak selalu ditanya, tapi kita belajar juga, dia akan menghasilkan asap putih, white fume. Okay, nanti teacher tunjuk result dia, okay? So next, sulfur dioxide. Sulfur dioxide pun tak banyak juga. Dia akan, kita pakai acidified potassium manganate ni. Satu lagi boleh pakai potassium dichromate. Okay, warna acidified potassium manganate ni warna purple. So dia akan tukar jadi colourless kalau ada kehadiran SO2 tu. Colourless. Okay, kalau pakai warna dichromate, nanti akan jadi warna orange ke green. Macam tu. Ni baru teacher cerita ni tau, korang dengar je. Okay, nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide, ini sama jugalah. Sekejap, teacher nak terus pergi kat jawapan lah. Yang ini jawapan bagi result awak tau. Kalau dalam lab teacher tak bagi jawapan ni. Okey, tak apa. Yang ni ada dalam latihan kita. Dan ini dalam nota teacher. Nanti latihan pun kita akan buat. Yang inilah yang kena tahu. Sebab jawapan dia kalau dia kata describe chemical test for the production of gas yang untuk eksperimen tu. So you kena ada ni, you kena ada result sekali. Okay, nanti teacher ajar macam mana. Okay, then effect of heat pula. Okay, habislah pasal test for gases tu habis. Lepas tu effect of heat pula ni. Contohnya yang inilah. Kalau salt tu kita direct heating saja, kita panggil decomposition, penguraian, tindak balas penguraian. Okay, so apa yang akan berlaku, dia akan produce bila salt tu mengurai, contoh salt mengurai, ni heat. So dia akan hasilkan produk tau. Dan salah satunya adalah gas. Gas apa? Karbonat boleh. Kalau karbonat, carbon dioxide lah. Okay. Kalau nitrate, nitrogen dioxide. Okay, tak apa dia. Alright, ni kat sini. Okay, ini agak panjang.
teacher nak pergi pada handout teacher sebab lagi mudah. Okay, so awak dah belajar berapa sok? Awak ada belajar 4 sok dah. Iaitu, teacher ulang balik, karbonik, nitrit, chloride dengan sulfate. Tapi soalan suka tanya dua ni. So kita fokus kat dua ni sahaja. Okay, ini tak banyak. Tak banyak produk. So yang inilah SPM memang yang ini. Okay, jom kita buat latihan. Teacher bagi tahu dah Awak ikut je apa yang teacher salin ni buat dan hantar. Okay, so terus pergi kat sini. Pertama sekali kita pergi kat yang ini dulu. Yang ini dulu. Heating of effect of heat on salt. Okay, macam mana? Banyak kan? Banyak ni kan? Okay, tak apa. Teacher bagi cara macam mana nak ingat. Okay, Okay, pertama sekali. Ni boleh rakut pada siapa yang ada iPad, conteng terus. Siapa yang tak ada iPad, baik buat terus dalam buku, snap hantar kat teacher. Maknanya awak buat lah. Sebab apa? Sebab apa teacher paksa? Macam paksa kan? Sebab kalau awak baca buku teks dan awak baca reference book, dia punya information bercampur-campur. Kalau dalam buku teks lagilah tak ada jawapan sebab kita buat eksperimen. Tapi since kita tak buat eksperimen, tak ada jawapan. Dia tak ada jawapan, awak kena cari kat reference book. Bila baca kat reference book, awak tak faham. Sebab dia dah bercampur. Okay, so teacher ulang. Dalam topik ni, kita belajar tentang effect of heat on salt. So akan adalah salt yang kita kena tahu, produk-produk dia. And then juga satu lagi adalah chemical test for gases. Itu sahaja. Okay, then ni pula. Memorize ECS. Step pertama untuk kita hafal semua produk-produk yang banyak ni, nampak macam banyak kotak ni kan. Okay, so kena memorize ECS. ECS tu apa? Okay, teacher nak bagi tahu dah. ECS tu maksud dia adalah electrochemical series of metal. Hafal. Macam mana nak hafal? Sekejap lagi teacher tunjuk. Teacher adalah ayat dia. Kalau nak cantik makan kalau nak cantik makan ayam zaitun macam tu. Hafal yang tu, insya-Allah boleh. Senang nak ingat lah, memorize ECS. Okay, ECS ni apa? ECS ni adalah kedudukan semua metal yang boleh memberi kesan kepada terhadap decomposition reactions tu lah. Semua metal. Metal. Sebab apa? Metal dia boleh combine dengan karbonik. Contoh K, karbonik. Potasium karbonik. Okay, sodium karbonik. Dia akan jadi potasium karbonik lah. Macam tu. Okay, memorize ECS. Nanti teacher bagi cara menghafal dia. Okay. So inilah dia. Semua ni kalau nak cantik makan. Macam itulah panjang-panjang tu kan. Senang nak ingat. Okay, selepas andai katalah selepas awak ada hafal ECS tu. Okay, awak dah tahu dah ECS ni. Okay, macam mana pula kita nak mudahkan kerja kita nak hafal semua ni. Kalau nak hafal satu-satu, mustahil tak nak hafal ni mustahil. Cara dia macam tu lah. Hafal ECS. Okay, dan ECS tu, dalam ECS tu kita akan jumpa 2 kali C. 2 kali C tu yang metal yang bermula dengan huruf C, iaitu okay, teacher buat kat tepi lah. Walaupun ada kat situ kan. Teacher nak divide. Nice. CA zaitun. plus orum. Okay. Right, okay, let's say awak dah hafal dah ECS. Okay, next step dia cut C to C. Okay, mana C? Ni dengan mana? Ni. So cut lah daripada sini, permulaan sebelum situ dengan yang ni. Potong C kepada C. Okay, bila awak dah buat cut C to C, awak akan dapati dia ada 3 part, 3 bahagian. 1, 2 dan 3. Bermaksud setiap part tu menghasilkan produk yang berbeza. Okay, awak just hafal macam ni je. And then produk dia nanti teacher tunjuk lah. Yang inilah ni. Produk dia jadi sama. Okay, hafal macam tu. Alright, so nombor 3 ni dia kata no H+. Okay, dalam ni
Nama dia ECS of metal. So H plus tak ada. Sebab takut dalam reference book, dia akan masukkan sekali H plus. Itu bukan electrochemical series, itu reactivity series. Okay, H plus tak ada H plus tak ada. Walaupun dia H plus, kan selalunya plus-plus ni merujuk kepada cation metal kan. Tapi hidrogen je yang terkecuali. Dia non-metal tapi dia H plus sebab dia terlalu ringan. Okay, kena ingat walaupun dia H plus kat sini tapi dia adalah non-metal. That's why dia tak ada dalam ECS tu. ECS ni untuk metal sahaja. Okay, kalau rasa laju, you tengok video ni. Tapi kalau rasa malas, memang ketinggalan lah. Yang tak dapat apa. Okay, next. Okay. Alright, so kita pergi ke bahagian yang pertama. Okay, teacher bagi tahu tadi kan, untuk effect of heat on salt, kita fokus pada karbonat dengan nitrit sahaja. Untuk SPM. Okay, so tengok. Part yang pertama adalah potassium ion, K plus dengan sodium ions kan. So kita refer kat karbonat dulu. Kita pergi kat karbonat semua dululah, baru pergi nitrit Okay, kalau karbonat, untuk part yang pertama, dia tak hasilkan apa-apa. Okay, dia tak hasilkan apa-apa. Sebab yang ni kat atas ni stable dah. Salt yang stable. So apa yang berlaku? Okay, buat macam ni. Okay, ni start salin salin. K2, ni potassium combine dengan karbonat je adalah K2 karbonat. Okay, so since dia direct heating, arrow dia macam ni. Ni, ada segitiga. Segitiga tu bermaksud heat. Okay, ini. Sekejap teacher nak tengok yang teacher dah buat balancing. Ni teacher dah buat, okay ni. K2CO3 decompose dia, heat directly akan jadi apa? Decompose. Yang rasa, tapi yang apa, yang kena salin semua tu tak apa, teacher bagi masa lah. As long as you ada jawapan, hantar kat teacher. Okay, then sodium carbonate dapatlah Na2CO3. Okay, so heat dia akan decompose jadi apa? Tak jadi apa-apa. Not decompose. Siapa salin dalam buku, baik buat sekarang, nanti jadi banyak kan? Alright, so next. Habis first part. Okay, kita pergi kat second part pula. Second part daripada C to C. Maksudnya banyak lah ni kan? Tapi as long as awak hafal ECS tu, insyaAllah tak ada masalah lah. Okay, ni. Kita start dengan kalsium. Okay, kalsium apa? Untuk part kedua, semua produk yang terhasil adalah sama. Daripada kalsium sampai copper ni, produk dia sama. Sebab tu senang nak ingat cara ni. So kalau kita dah hafal ECS tu, kita tahu Ca ni sampai Cu ni ada banyak ni metal dia kan. So produk untuk part kedua memang metal oxide dengan carbon dioxide. Inilah awak kena hafal. Ni. So jangan ingat satu-satu. Sebab kalau awak tak buat cara teacher ni, awak akan rasa banyak sangat benda nak kena hafal. Dan awak tak tahu hala tuju awak nak macam mana nak score. Okay, ni calcium carbonate. Heat directly, dia akan decompose jadi apa? Metal oxide. Metal oxide macam mana? Calcium oxide. Okay, tambah apa? Ni dia bagi tahu dah kat atas tu, yang reaction tu menghasilkan apa? CO2. Ni dah balance Okay, dah balance. Ni teacher semua bagi. Awak salin dah hantar kat teacher je. Magnesium carbonate. Decompose jadi MgO, terurai jadi MgO tambah apa? CO2. Okay, senang. Cuma balancing tu nanti. Okay, next. Aluminium. Aluminium apa? Aluminium carbonate. Okay, aluminium charge dia 3 3 plus. Kalau carbonate 2 minus. Then bila cross Al2CO3 kurungan 3. Crosskan charge dia. Okay, decompose jadi apa? Al2O3 sebab oxide kan? Metal oxide kan? Metal dia 3 plus, oxide 2 minus. You cross sebab tu dapat Al2O3. Okay, tambah apa? CO2. Tapi tak balance lagi. Sebab sini ada 9 oksigen. Kita tambah 3 sini. Ni baru balance. 6. Balance lah tu. Salin terus. Nanti sekarang bersemuka teacher tengok tak ada langsung pasal yang 6.0. 6.9 pun tak ada. Memang kosong dia bawa tu. Maknanya dia mengelamun masa
DPR. Zinc carbonate. Decompose. Jadi apa? Decompose jadi zinc oxide. Tambah apa? Tambah CO2. Dah balance dah ni. Cuba yang dah balance dah. The next. Fe. Ini adalah Fe2+. Je, tak ada kurungan apa. Okay. Bukan 3+, ni 2+, ya. Decompose jadilah FeO tambah CO. Right, so stainum iaitu tin lah. SnCO3 decompose jadi tin oxide tambah CO2. Okay, settle. Pb2+, PbCO3 decompose jadi PbO tambah CO2. Okay, then copper pula. Copper carbonate decompose jadi CuO tambah CO2. Siap. Salin tak? Salin. Salin sekejap teacher nak pergi kat jawapan student sekejap. Okay. Alright, so pergi kat ini. Yang part ketiga pula. Habis dah C ke C kan? C to C. So pergi kat part ketiga. Bila masuk part ketiga je produk dia lain sikit. Iaitu metal, menghasilkan metal, oksigen, gas dan juga carbon dioxide. Okay, jom kita buat. HgCO3. Hg2+, teacher dah buat kat situ. Decompose jadi 2Hg. Ni pun 2 juga. Dah balance. Tambah O2 tambah 2CO2. Kira okey lah, teacher tak suruh buat semuanya. Banyak. Okey, dapat balik metal dia iaitu mercury kan, Hg. Okay, then next. Ag2CO3 sebab Ag ni plus. CO3 tu CO3 tu minus, you cross sebab tu 2 dekat situ. Ag2 CO3 decompose jadi metal dia sendiri 4Ag tambah O2 tambah 2CO2. Okay, so last sekali aurum. Aurum ni nama dia ni adalah gold. Gold, emas yang kita pakai tu kan, yang perempuan pakai tu aurum. Nama chemistry dia aurum. Au2CO3 decompose dapat 4 aurum tambah O2 tambah 2CO2. CO2 situ. Okay, inilah yang kena hafal. Hafal ECS, tahu kat C2C and then you dapat 3 bahagian and then hafal yang ni reactions ni. Dah itu je. Yang lain-lain tu kita kalau as long as you tahu macam mana nak balancing, insyaAllah tak ada masalah lah. Okay, next kita pergi kat nitric salt pula. Habis dah carbonate salt. Okay, nitric salt pula. Okay, ni nitric salt KNO3, potassium nitrate. Heat dia decompose jadi okay, ni kalau ni nitrate kan, so dia menghasilkan metal nitrite. Tengok sini. Saat ni nitrite ions dia adalah NO2 minus. Okey, jangan terkeliru, nitrate ni adalah NO3. Okey, nitric salt yang kita panaskan dia akan hasilkan metal nitrite iaitu NO2 minus bersama dengan oksigen. Dan apa akan jadi? Dia buat kat sini. 2KNO2, metal ni bergantung kepada metal apa yang combine dengan salt tu. Sekarang kita kat potassium kan, so potassium lah. Potassium nitrite dapat oksigen. Kita balance dah. And then next, sodium nitrate. Sodium nitrate decompose jadi sodium nitrite tambah O2. Balance dah. Okay, seterusnya
kalsium nitrate Ca2 lah, CaNO32. Okey, sebabnya kalsium 2 plus, nitrate ion so NO3 minus. Then dapatlah, okey, dia akan dapat apa? Untuk part yang kedua. Part yang kedua C to C dah. So produk dia akan jadi lain. Ini part yang pertama produk lain, part yang kedua pun produk lain pula. So dia akan hasilkan metal oxide, oksigen dan juga nitrogen dioxide. Okey, dapat ni. 2CaO tambah O2 tambah 4NO2. Okay, next, magnesium nitrate. Decompose, dapat 2MgO tambah O2 tambah 4NO2. Okay, untuk nitrate ni balancing dia agak besar Balancing dia agak besar. Okay, next, ini lagi besar aluminium ni sebab dia punya chemical formula pun dah kompleks kan. Okay. For aluminium nitrate, aluminium tadi 3 plus, nitrate tadi NO3 minus, dia akan jadi macam ni lah. Al NO3 itulah kurungan tu kan. Dia akan dapat 2Al2O3 tambah 3O2 tambah 12 nitrogen dioxide. Okay, ni teacher padam lah, ni mengganggu. Okay, next. Siapa buat terus, dia takkan rasa banyak. Siapa nak tunggu nanti, dia akan jadi banyak nanti. Zinc nitrate. Dapatlah zinc oxide. Tambah O2. Tambah 4NO2. Okay, next. 2Fe nitrate. Decompose. Dapat 2FeO tambah O2 tambah 4NO2. Okay, next. Tin ni pula 2SN NO32 decompose. Dapat tin oxide tambah O2 tambah 4NO2. Okay, bila nak habis kan? Ni nak habis dah ni. Pb nitrate decompose, dapatlah 2 PbO, oxygen gas and also 4 nitrogen dioxide NO2. Last, untuk part 2 yang terakhir ni adalah copper, iaitu copper nitrate decompose, dapat 2 CuO, tambahkan dengan oksigen produk dia dan juga 4NO2. Alright, okay, next. Habis dah part kedua, habis dah C to C dah habis. So dia akan masuk ke part yang ketiga. Bila masuk part ketiga, produk pun dah jadi lain. So itu yang awak kena hafal. Salt, decompose, dapat metal, oksigen dan nitrogen dioxide. Okay, reactions dia menghasilkan lebih kurang macam karbonat. Tapi sini hati-hati Karbonat menghasilkan carbon dioxide. Kalau nitrate menghasilkan nitrogen dioxide. Yang lain-lain sama. Okay, kita pergi kat mercury. Mercury nitrate decompose, dapat Hg tambah O2 tambah 2NO2. Alright. So yang ini pula silver 2 Ag nitrate. Dua-dua charge plus dengan negatif, dia 1 to 1. So dapatlah Ag nitrate macam tu. Decompose, dapatlah 2 Ag tambah O2 tambah 2NO2. Okay, last. Finally, aurum nitrate. Decompose, dapat 2 aurum tambah O2 tambah dengan nitrogen dioxide. Okay, ini yang teacher nak selepas kelas nanti. Okay, siapa yang tak sempat, snap dulu, nak buat cantik-cantik, tak apa, dah masalah. Sebab apa? Kalau tak buat yang ini, esok-esok nak buat revision, awak dah gelabah, awak pergi tengok reference book, awak akan jadi tak dapat lah, memang jadi blur. Alright, so ini yang kita belajar dalam tajuk 6.10. So next, next pula. Okay, habis dah pasal nitrate. Yang tadi yang kita belajar tadi, iaitu testing for
gases. Yang ini pun teacher bagi jawapan juga. Tapi awak kena salin. Salin dah hantar lah. Dia yang dah hantar kat teacher. Very good. Izzatul dah hantar. Okay. Siapa nak hantar dah hantar terus. Tak ada masalah. Siapa yang nak ambil masa tak apa. Janji hantar. Okay. Jom kita buat testing for gases. Okay. Ini yang ini cara menjawab yang teacher bagi pada awak untuk awak praktis. Kat tempat lain tak ada tak ada dia bagi tahu kena ada ni. SPM kena jawab macam ni, tak ada. Okey, jom kita tengok pada amonia dulu kan. Okey. Macam mana nak score bila soalan tanya describe chemical test? Okey ni jawapan dalam essay, dalam structure pun ada. So chemical test mesti dia 2 ke 3 markah. Pada teacher sangat banyak tu. Okay, apa nak kena buat, macam mana nak dapat full mark? Dalam jawapan kena ada MASR. Okay, kalau awak ingat lagi, sebelum ni kita dah buat prosedur, banyak prosedur tentang preparations of soluble salt dengan insoluble salt. Teacher bagi tahu, ni mesti ramai lupa kan. Teacher ada bagi tahu, teacher kata setiap prosedur tu, point prosedur tu mesti ada apa? Mesti ada mass. Mesti ada method. Ni prosedur prosedur ni langkah-langkah. Langkah-langkah eksperimen. Mesti ada apparatus. Dan mesti ada substance. Contohnya you nak kata apa tu? Dry the salt with filter paper. Okay, dry. Contoh dry. Dry the salt by using filter paper. Okay, pemeriksa pun tengok cukup tak MAS. Okay, dry. Betul, method yang awak guna. Okay, bahan dia apa? Ada salt ni bahan S. Okay, ini pun filter paper ni bukan apparatus, dia S juga. Ni tak apalah ni. Sebab filter paper benda yang kita buang. Apparatus tu benda yang kita boleh pakai lagi lah. Kan? Kalau point tu memang dah tak boleh nak cukup MAS tu tak apa. Janji ada. Method penting, apparatus pun penting. Substance sangat penting. Apparatus tu contoh apa? Pour berapa? 0.1 mol. Pour 10 cm3 of 0.1 mol of H2SO4 into test tube. Cukup ke tak mass? Kita check. Pemeriksa pun check. Okay, pour, yes, method. Substance yang kita tak bahan yang kita dah tak boleh ulang balik guna. Ni bahan S. Okay, ni test tube A, apparatus, radas yang kita boleh guna balik. Kita basuh, kita cuci, kita simpan, and then next experiment kita boleh guna balik. Itu yang kita panggil sebagai apparatus. Okay, so ini pula itu langkah-langkah. Sekarang untuk chemical test. Ujian kimia dia sama juga, dia kena ada method, dia kena ada apparatus, dia kena ada substance, tapi kita tambah satu lagi result. Result tu kenapa kena ada? Sebab nama pun ujian kimia. Apa yang akan berlaku kalau gas tu ada? So kita nak result dia lah. Result daripada chemical test tu. So you buatlah sini. Takut lupa M tu apa? Method, apparatus, substance. Hari ni tugas awak menyalin je. Tak rasa nak bagi homework. Result. Okay, so apparatus macam mana nak tahu? Yang boleh digunakan semula. Takut yang tak mahir kan nak kenal apparatus dengan substance. Substance. Semula. Okay. Alright, so kena ada lah ni. Alright, so kita pergi tengok untuk gas ammonia. Ni adalah teknik menjawab teacher bagi. Okay, so you buat macam mana? Method dulu. Mesti kita kena start dengan method lah. Okay, place ataupun nak pakai ayat lain boleh put. Selain daripada tu use salah. Okay, so ini pula dam. Dam tu apa? Teacher tak mencarut ke tak apa Dam tu lembab. Okay, tapi dalam buku teks dia pakai moist. Gitu. Put ataupun place diterima as a method. Okay, dan bahan dia kita nak pakai moist apa? Ammonia ni bersifat apa?
Amonia bersifat apa? Ada orang tahu? Alkali. Sebab tu kita kena pakai litmus paper warna apa? Merah. Sorry? Biru. Apa biru? Merah. Merah. Pakai warna merah. Jangan terkeliru kat situ. Red litmus paper. Okey, ni buang. Ni yang dah lama punya. Into a test tube containing the gas. Okey. So teacher bagi tahu kat awak yang cukup ke tak Mars tu. Ni M. Yang ini S lah sebab litmus paper dah guna tak boleh pakai balik. Okay, ini A. Gas ni apa? Substance. Cukup lah. MAS cukup kat sini. Okay, result. Result ni tambah sikit moist. Red litmus paper turns blue. Cukup dah. Ni. Chemical test wajib macam tu. Hari tu buat kan, ada yang buat place the lighted ataupun burning wooden splinter into the test tube, memang full mark sebab place ada, wooden splinter ada, itulah cukuplah cerita dia kan, and then a pop sound, result ada. Okay, then kita pergi kepada carbon dioxide. Cuba confuse nak pakai warna merah ke warna apa ni. Carbon dioxide, okay, selain bubble boleh pakai pass, alirkan, flow ataupun channel selain bubble. Ni je yang ayat-ayat yang diterima pakai. Selalu teacher pakai flow, alirkan. Okay, bubble the gas through delivery tube. Pakai delivery tube sebab ada line water into a test tube containing apa? Lime water. Sebabnya delivery tube tu bersambung kepada test tube yang ada lime water tu. Okay, kalau yang ni, kalau ammonia, dalam ni memang ada gas. So kita letak moist litmus paper, gas keluar. Sebab tu test tube containing gas. Ini test tube containing lime water. Jangan keliru kat situ. So cukup MAS tu ada. And then lime water turns cloudy. Result dia chalky or milky. Tapi teacher kata teacher suka cloudy. Suka pakai cloudy lah. Teacher tak suka tukar-tukar jawapan. Okay, then chlorine. Chlorine pakailah put. Dia sama macam ammonia kan. So dia pakai moist lah. Moist. So chlorine ni bersifat acidic so that's why dia pakai blue. Litmus paper into, ni buang, into a test tube containing the gas. Okay. Teacher, Cukup tu. Ya. yang carbon dioxide tu bubble the gas through delivery tube into test tube. Into a test tube, betul? Containing lime water. Kejap, kita tengok gambar dulu. Mana gambar ni? Ini. Carbon dioxide ni. Ni kan cara dia kan? Okay, maksudnya macam mana kita nak buat ni? Bubble ataupun channel. Ni kan akan ada CO2 kan? Masuk through apa ni? Delivery tube. Into apa? Test tube containing lime water. Faham tak Iman? Faham. Apa? Ini. Ni delivery tube, CO2 masuk delivery tube tu sambung ke mana? Ni, test tube containing lime water. Okay, kalau ni pula macam apa yang tadi yang kita dah explain tadi? Ammonia tak? Ammonia. Ni put. Ni put atau place moist red litmus paper into a test tube containing gas. Sebab gas ada dalam ni. Sama macam chlorine. Put a moist blue litmus paper, put and then into apa? Test tube containing gas ni. Gas apa tak payah sebut lagi lah. Chlorine gas lah kan. Nak sebut pun tak apa.
Jadi ada perkataan itulah test tube containing gas ataupun test tube containing chlorine gas. Tak ada masalah. Okey, faham tak? Faham dah? Faham. Okey kalau ada soalan boleh je stop teacher. Alright, so result dia jadi apa? Tambah moist. Blue litmus paper turns ni. Blue litmus paper jadi merah dulu. Lepas tu dia meluntur. Bleach. Okay? Sebab chlorine ni bleaching agent. Agent peluntur. Apa-apa yang ada warna dia akan lunturkan. Okay, next hydrogen. Apa dah? Nak pukul 1 tak apa. You guys kan salin je. Hydrogen. Okay, hydrogen boleh pakai. Kita nak masukkan wooden splinter tu kan boleh pakai place, insert dan juga put tu lah. Boleh method dia. Alamak lighted. Ni lighted menyala. Burning wooden splinter. Ni potong dulu. Into a test tube containing the gas. Tulisan comot sikit. Put ataupun place ataupun insert a lighted or burning wooden splinter into a test tube containing the gas. So what happened? Gas burn with a pop sound. A pop sound produce ke, hurt ke, form ke, tak kisah pun. Yang kita nak tu pop sound. Nak cakap pop sound is produced sahaja pun boleh as long as itu result dia. Pop sound tu ada. Okay nak buat ayat macam tu pun gas burn with a pop sound boleh juga. Tak ada masalah. Okay, ni oxygen. Sama juga place. Dia pakai wooden splinter juga kan. Tapi yang berbeza dia pakai glowing. Yang berbara. So put a glowing wooden splinter into a test tube containing the gas. Ada juga jawapan teacher bagi sebelum ni kan. Nearer the mouth of the test tube. Boleh juga. As long as test tube tu ada. Ayat boleh, ayat tu janganlah lari sangat as long as dia membawa maksud yang awak letakkan wooden splinter tu ke dalam test tube yang mengandungi gas. As long as ayat tu membawa kepada maksud yang teacher cakap tadi, should be okay. Siapa yang terror kan, BI kan, dia nak masuk bombastik punya ayat tak apa, tapi jangan melalut sangat. Alright, so apa yang akan berlaku? Glowing splinter is relight, menyala balik. Relights kan? Or rekindle ni. Dia menyala balik. Dia berbeza dengan hidrogen. Hidrogen yang menyala tu akan terpadam. Kalau yang oksigen yang berbara tu menyala balik. Okay. So hydrogen chloride ni tak banyak yang ditanya kan. So inilah dia dah bagi dah kat sini. So apa yang akan berlaku? Dense white fume. Kita akan nampak ketara sangat bila NH bila berlakunya reaction sudah kita nampak white fume. Asap dia macam tu, warna putih. Okay, next sulfur dioxide. Okay, since dia ada dalam ni kita pun guna je lah. Okay, sulfur dioxide kita tengok cara setup dia macam mana. Sulfur dioxide ni sama macam kita buat line water kan. Bila sama kita boleh pakai ayat yang sama lah. Boleh buat flow method dia. Channel semua membawa maksud alirkan kan. Yang satu lagi apa? Pass the gas through acidified. Acidified apa? Pertama dia pakai potassium boleh. Acidified potassium manganate 7 solution in a test tube. Ya, dia ada dalam test tube tu. Kena sebutlah apparatus apa kan. Ataupun bubble, sama juga flow, channel semua tu sama. The gas through acidified, kalau tak nak pakai potassium manganate kita pakai potassium dichromate. Sekejap. Roman tu kena ada
Roman tu kena ada sebab dia transition element. Dalam chapter 4 kita belajar. Transition element dia ada banyak charge dia, oxidation number dia. So sebab tu dia ada Roman. Okay, and then what happen kalau kita pakai purple tu, dia akan jadi, salin je. The purple, which is mana? Alah. Paling tak suka kalau teacher salah ngeja. Nak padam tu malas. Purple color of K, ni simbol dia. K, M, N kecil, O4. M besar, M kecil, macam tu. Solution. Ni color ni buang. The purple color of KMNO4 solution decolorize. Decolorize tu maksudnya ataupun dia sama maksud dengan colorless. Kalau nak buat colorless kena ada perkataan turns. Turns berubah menjadi colorless. Okay, satu lagi kalau kita pakai dichromate, warna dia lain. The orange color of K2CR2O7 solution turns to green. Macam tu. Tapi dia jarang keluar ya. Yang penting awak kena tahu carbon dioxide, chlorine, hydrogen gas, oksigen, ammonia pun ada. Right. So tengah azan sekarang, kita stop dulu and then kita sambung sikit je latihan and then habis. So siapa yang rasa nak touch-up tu boleh and then hantar terus kat teacher. Nak hantar lambat sikit pun tak apa tapi kena hantar juga. Attendance ada tapi hasil daripada kelas tu awak tak hantar maknanya awak ada tak ada lah dalam kelas. Okey, kita sambung 1:10 kot. Ambilkan azan dulu. Okey. Lagi minum air dulu. Lambat sini azan kan? Padahal masuk pukul 1. Apalah 1:10 kita start.
Okey, dah 1:10 dah. Okey. Ada yang dah hantar tapi pastikan ada yang tu. Yang kat atas tu. Ni. Kalau tak nanti esok-esok lupa pula. Bila pula teacher bagi tahu. Ni dah bagi tahu dah. Ini MESR tu kena ada tulis kat atas tu siap-siap. Okay. And then satu lagi teacher teringat. Exam hari tu teacher bukan nak throwback balik lah apa yang awak dapat itulah apa yang awak dapat kan. Chemical equation. Teacher tak ingat lah produk dia apa. Tapi ada yang buat gini. Okay, potassium sulfate kot. Jauhnya lah pergi. Sepatutnya teacher buat salah tapi macam kesian sebab reaktan dia betul, produk dia betul. Sepatutnya salah ni sebab cara menulis pun salah. Ada yang buat K2SO4. Salah, tak boleh. Satu pertama sekali chemical formula kena dekat, dia tak ada space. And then yang nombor-nombor ni nama dia subscript. Subscript tu nombor kecil. K2SO4. Okay. Next time practice. Jangan sia-siakan. Kalau ni sebab dengan teacher ni, kalau dengan orang lain ni, cikgu lain tanda ni, lagi turun result tu sekarang. Okay. Alright. So kita nak pergi ke, ini adalah contoh-contoh lagi yang benda yang sama lah. Sekarang teacher nak pergi kat ni. Teacher tak bagi homework ya. Teacher discuss jawapan. Ya. Ya. Nak tengok yang tu the purple colour of KM apa tu? KM ni ke? Kenapa? Apa tu? Tak jelas. KM N kecil O4. Dia memang gini tulis dia. Potasium manganate. Macam tu. Manganate ni memang dia Mn. Okay. Manganate ions. Okay. Okay. Yang K2Cr2O7 dapat tak? Yang ini. Jelas tak? Boleh? K2 Cr bukan Cristiano Ronaldo tu, bukan. Ni, chromium tu. Chromic ions ni memang gini. Ni potasium. Gitu. Dah, boleh dah? Okey? Tak ada dah? Boleh. Okey. Kita pergi kat contoh soalan bawah ni. Tak boleh nak ke bawah sebab ini ada skema jawapan ya. Okey, kita pergi kat sini. Satu lagi. Warna teacher lupa nak beritahu. Tapi warna ada kat atas ni. Ni yang kita dah belajar semua ni kan. Lupa. Ya Allah, warna lah penting. Yang ni. Ada certain warna yang kita kena hafal sikit. Ni. All metal. Okay, ni salt tadi kan. Salt. Okay, bila kita panaskan. Apa yang akan berlaku? Hot dengan cold. So, dalam keadaan panas, dia jadi warna apa? Dalam keadaan sejuk, dia jadi warna apa? Tapi yang ini je. Yang ada warna, yang lain semua warna putih. Contoh kalau all salt tu. All salt adalah warna white. Panas ke, sejuk ke, white. Kecuali PBO yang mana yang ini. Ini. Ada yang hantar lagi? Okey, ada yang hantar lagi. Hantar. Okay, ni. PBO ni. Masa dia hot. Warna brown. Masa dia cold. Warna white. Warna yellow. Tu kena hafal tu. Ni pula zinc oxide. Zinc oxide. Time dia hot tu yellow. Tapi once dia sejuk, warna putih. Kalau CO sangat senang. Dia tak kisahlah hot ke, cold ke, memang dia warna black. So kalau dalam soalan, dia bagi kita hint. Hint dia selalu dia bagi warna. The salt is yellow when hot, white when cold. Tu mesti zinc oxide tu. Zinc oxide. Yang datang daripada zinc apa? Zinc carbonate ke. Contohnya tengok sini tengok sini. Yang mana ada colour ni? Zinc oxide.
Yang mana lagi ada colour? CuO. CuO. PbO. Ini dengan ni kena ingat. Ni ada colour. Semua ni ada colour. Okay, yang lain-lain sejuk ke panas ke dia memang warna white. Kenapa teacher minta awak ni? Teacher lupa ni. Nah, ni wajib hafal Okay, kenapa? Kita tengok soalan bawah. Ni contoh soalan SPM boleh keluar ni. Tengok sini. Okay ni. Alright, dia kata gini lah, dia bagi solid U is yellow when hot, white in cool. Kalau you hafal memang kita tahu itu adalah zinc oxide. Memang warna zinc oxide. So ini zinc oxide ni. Terang-terang tahu. Okay ni tapi dia bagi lagi hint ni zinc carbonate. Panaskan. Dia jadi apa? Okay, tengok kat zinc carbonate tadi. Zinc carbonate kat part yang mana tadi? Tengok. Zinc duduk kat part yang nombor 2 ni. So nombor 2 karbonat kan. So dia menghasilkan metal oxide dengan carbon dioxide lah. Sebab itulah ini. Soalan tu berkait macam ni lah. Ni. Zinc oxide dengan gas carbon dioxide lah sebab zinc carbonate. Dia daripada golongan C2C tadi tu. Part yang kedua menghasilkan metal oxide dengan carbon dioxide. So dia tanya terus kan. Apakah purple gel you? Kalau you hafal ini pun dah tahu. Tengok pada sini pun dah tahu. Zinc oxide. Dah tahu kalau you hafal lah produk dia. Okay, next, bagaimanakah zinc carbonate? Okay, how to convert zinc carbonate to solid U? Macam mana ni? Macam nak jawab ni? Ni heat strongly lah. Ini decomposition reaction cell ni. Salin je jawapan. Ini heat zinc carbonate strongly. Ni adalah method decomposition tu lah yang heat tu. Cuma dia suruh cerita balik. Nak buat macam mana? Alah, bagi tahu je lah heat. Nanti kadang-kadang saya tak tahu. Apa benda masuk soalan ni kan? Macam mana kita nak tukarkan zinc carbonate ni jadi zinc oxide dengan hanya memanaskan dia. Strongly kena ada lah sebab kita kena heat dengan kuat lah. Dia tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas tersebut. Teacher tak buat ni rasa. Buat je lah. Yang cakap atas zinc carbonate dapat apa? Zinc oxide tambah CO2. Rasanya sini 2 tadi kot. Cukup dah ke? Tengoklah atas ni balik. Dah balance ke tak? Mana tadi zinc? Dah balance dah. Itulah dia. Persamaan dia. Okay, next. Namakan gas V. Bila dia kata namakan, tak boleh buat dalam bentuk chemical formula. Kita kena eja. Gas apa? Carbon dioxide. Okay. Lagi huraikan. Ni huraikan. Describe a chemical test for gas V. Kalau kata describe je mesti ada MASR. Yang ada teacher kena betulkan ni kot. Flow channel deliver the gas through delivery tube into a test tube. Ni kena tambah. Teacher tertinggal. Nanti tak dapat full mark. Into test tube containing lime water. Sambung je lah. Tambah ni je. And then result dia apa? Lime water turns cloudy. Ni cara jawab yang betul. Awak sekarang mungkin tak rasa lagi tau. Bila dah form 5, oh teacher, baru tahu ni cara dia teacher. Padahal dah bagi tahu dah tu. Masa form 5 barulah terkejar-kejar cara nak menjawab kan. Sebab takut tak dapat markah. Sekarang masa form 4 dulu adalah teacher bagi tahu kena ada MASR. Okay. Macam tu je. Okay, last sekali. Lepas tu kita habiskan kelas. Okay. Alright, so garam P. Salt. Okay, salt P. Alright, so dia bagi tahu salt P ni lah carta ali dia, flowchart dia. Okay, salt P dipanaskan. Okay, tak tahu salt P ni apa. Okay, dapat X. Residue ni adalah, residue ni yang ini. Ini sekejap ni kan, you kan dapat produk dia kan. Ni yang tak ada jawapan ni. Malah nak pergi atas. Ni kan dapat produk kan. Salt dengan apa-apa tu kan. Yang salt tu kita panggil residue. Baki, residue So jangan pelik lah kalau dalam soalan jumpa residue tu, itulah ni hasil salt yang terhasil. Salt daripada ni baki daripada salt P tu apa yang ada. And then gas apa. Kita tak tahu lagi ni apa benda Tapi dia bagi kat kita carta ali dia tu bawah sekali plumber nitrate. Bila react dengan acid M ni, acid M react dengan baki X ni dapat plumber nitrate. Yang kita nak tahu awal-awal ni ni mesti PB. Tapi tak tahu PB apa. Okay, kita pergi tengok kat nitric salt dengan yang itu dulu. Okay. PB kalau decompose dapat produk apa? Okay, kita tengok.
Ni. Sama ada dia ni adalah dalam golongan karbonat ataupun nitric salt kan. Jom kita tengok PbO. Okey. Tapi tadi dia bagi tahu kita dia menghasilkan baki X dan gas X sahaja kan. Gas apa tadi tu kan? Dua produk sahaja kan. Kalau nitrit dia akan hasilkan 3 produk. So 2 produk ni mesti merujuk kepada karbonat. Kalau dia buat lagi satu kotak, ada 3 produk mesti merujuk kepada nitrit, PB nitrit macam tu. Sekarang ni dia buat 2 kotak je kan. So maknanya tu karbonat lah tu. Kalau tak faham stop teacher Tengok sini mana. 2 kotak sahaja. Maknanya 2 produk yang terhasil. So PbO dengan karbon dioksida lah. Kalau sini maknanya sini PB karbonat lah ni. Kalau sini PB nitrit dia mesti hasilkan lagi satu kotak tu lah. Tiga produk kan. So tak apa, you tak hafal lagi kan sebab tu tak nampak lagi. Okay. Ya teacher. Padahal saya dah nampak dah. Okay ni pula. PbO react dengan SCM yang kita tak tahu menghasilkan PB nitrit. Asid apakah itu? Mesti hasil daripada nitric acid. Ni dia kaitkan apa pula ni? Dia kaitkan pula dengan preparation of soluble salt. Dahsyat tak soalan dia? Ni. Semua boleh masuk dalam syaratan ahli ni, boleh masuk macam-macam. Okay. Ni macam mana dapat PB ni? Ni lah daripada nitrit ni lah. Okay, jom kita tengok kenal pasti. Okay, kalau dia kata kenal pasti, identify tak perlu eja. Macam kat atas tadi kan, namakan gas. You kena eja. Kalau identify, you boleh buat dalam bentuk ni lah. Ni jawapan dia. Ni teacher eja. Identify boleh buat ejaan ataupun you nak buat dalam bentuk chemical formula pun boleh. Ni macam PbCO3. Boleh? Kalau nak mengeja, kena ada Roman. So kalau you tak mahir lagi, tak payah buat lagi lah dalam bentuk ejaan. Kalau namakan tak ada pilihan lah. So P ni lead 2 nitrate. Lead ni memang kena ada Roman sebab lead ni daripada transition element. Ni tak pernah lagi teacher bagi tahu kan. Sekarang ni teacher bagi tahu sikit-sikit lah. So kalau rasa takut buatlah PbO dalam chemical formula tu. Ataupun kan nak buat 2 jawapan PbO, teacher bagilah walaupun lead ni tak ada tu. Okay, tapi kalau nak buat nama saja lead Roman 2. PB memang kena ada Roman 2 kat depan. Sama juga dengan copper. Copper 2 oxide. Copper oxide saja betul? Salah. Kena ada Roman namakan. Ni teacher dapat daripada bengkel hari itulah. Pemeriksa bagi tahu. So gas Y apa? Karbon dioksida, SCM, nitric acid. So ini persamaan kimia ni sepatutnya tindak balas ni kan teacher salah. Salah jawapan ni. Jawapan dia adalah yang ni. Okey, tengok baki X adalah PbO tambah dengan SCM. Ini adalah metal oxide. React pula dengan asid. Ingat balik soluble salt tu ni adalah metal oxide adalah base. Salt tambah water. So dia akan dapat PB nitrate dapat water. And then you balancekan lah. Jawapan ni teacher nak juga. Salin tapi tak payah salin ni. Buat je jawapan ni. Siapa yang nak kena salin tu kan? Ni je yang teacher nak. As long tulis soalan apa, ni je. Ni tak payah. Siapa yang nak kena salin tu. Ni pun sama. Latihan 80 and then terus jawapan. Ini tak payah. Tak payahlah. Teacher nak tahu jawapan awak buat ke tak je. Okay, kalau rasa banyak sangat nak kena buat, hantar malam ni. Kalau boleh hantar sekarang, hantar sekarang. Okay, yang lain-lain tak payah lagi lah buat. Biar dulu. Okay, so itu sahaja untuk kelas kita hari ini. So next class kita akan masuk pada 6.11 yang mana kita akan habiskan tajuk ini. Tajuk 6. Okay, itu sahaja. Thank you. Assalamualaikum. Thank you teacher. Okay. Thank you teacher. Sama. Teacher. Okay, welcome. Thank you teacher.